أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم وأتم علينا إنك أنت التواب الرحيم وهداية النصوح ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم علمنا علما نعرف به وألهم الملائكة المقربين واخرجنا وافتح لنا أبواب رحمتك وعلينا أسرار حكمتك يا رب العالمين رب اشرح لنا صدرنا ولساننا وعلمنا من لساننا ويفقه قال الشيخ المسلم تعالى نفعنا بالدارين وبعد adapun kemudian daripada itu adapun wa ba'du cerminnya kena ada dan satu lagi wa ba'du dan adapun kemudian daripada itu. Jadi maknanya selepas tu apa pula? Selepas tu apa nak kata pula? Selepas pada mengucap bismillah, selepas pada puji dan selawat dan salam, itu kemudian daripada itu, kemudian daripada bismillah dan alhamdulillah dan syahadah dan selawat dan salam. Kemudian daripada itu, kemudian daripada bismillah dan alhamdulillah dan syahadah pada kata asyhadu an la ilaha illallah dan salat dan salam. Selawat dan salam. Maka lagi akan berkata selagi akan berkata oleh hamba pengarang kita, hamba yang fakir ilallah, yang fakir ilallah. Fakir ni dipakai dua makna. Fakir satunya makna yang sangat berhajat. Fakir dengan makna yang sangat berhajat kepada Allah. Yang sangat berhajat kepada Allah. Satunya fakir dengan makna yang sangat berhajat kepada Allah. Itu panggil amsilah mubalaghah. Panggil amsilah mubalaghah. Fakir ialah amsilah mubalaghah. Dalam ilmu nahwu saraf dia panggil amsilah mubalaghah. Maknanya yang sangat berhajat kepada Allah Ta'ala. Dan satu makna lagi makna yang sentiasa berhajat kepada Allah. Berhajat tu memanglah berhajat. Tapi makna yang keduanya makna yang sentiasa berhajat kepada Allah. Yang sentiasa berhajat kepada Allah. Kalau kita pakai makna yang sentiasa berhajat kepada Allah, maka dalam ilmu nahwu saraf dia panggil sifat musyabbahah.
Dia panggil sifat musyabbahah. Kalau yang pertama tadi tu yang sangat berhajat. Yang sangat berhajat itu amsilah mubalaghah. Yang sangat berhajat tu ialah amsilah mubalaghah. Kalau yang sentiasa berhajat itu panggil sifat musyabbahah. Dalam istilah nahwu sarafnya begitu panggilan dia. Yang mana wazan fa'ilun. Wazan dia fa'ilun, faqirun. Jadi maknanya ihtimal boleh jadi tu kalau nak pakai mana sangat berhajat pun boleh dipakai, kalau nak pakai mana yang sentiasa berhajat pun boleh dipakaikan. Tengok. Lagi akan, yani selagi akan berkata oleh hamba yang fakir ilallah. Siapa dia hamba yang fakir tu? Zainul Abidin. Zainul Abidin bin Muhammad Al-Fatani. Zainul Abidin Muhammad bin Muhammad Al-Fatani. Ghafarallahu li. Ini doa. Mudah-mudahan mengampun oleh Allah Ta'ala li bagi aku. Wali walidayya dan bagi dua ibu bapa aku. Walil muslimin dan bagi sekalian orang Islam. Ini berkata dia, kataan dia. Telah meminta akan daku oleh setengah saudaraku. Ini nak cerita pasal dia mengarangkan kitab ini. Jadi pasal dia mengarangkan kitab ini sebab ada permintaan daripada setengah-setengah saudara dia pada agama. Ada orang minta kat dia mengarang. Begitulah. Telah meminta akan daku itu tadilah Zainul Abidin oleh setengah saudaraku, saudara pada agama. Kemudian berdoa, aslahallahu li wa lahum al-hala wa sya'na. Aslahallahu li wa lahum al-hala wa sya'na. Ini berdoa. Telah membaiki, yani mudah-mudahan membaiki. Telah membaiki, yani mudah-mudahan membaiki oleh Allah bagiku, bagi pengarang kita, dan bagi dan bagi mereka itu saudaraku. Dah. Bagi mereka itu bagi setengah saudaraku. Al-hal dan al-hal wa sya'na. Yani kelakuan. Hal dan sya'nu mana sama, kelakuan. Meminta tadi akan meminta, telah meminta akan daku oleh setengah saudaraku, meminta akan bahawa aku suratkan. Meminta akan daku akan bahawa, jadi akan daku tadi tu maf'ul yang pertama, akan bahawa ni maf'ul yang kedua bagi meminta. Meminta akan bahawa aku surat, menulis, karanglah, bahawa aku suratkan bagi mereka itu bagi setengah saudara. Surat, menulis, mengarang akan sebuah kitab. Surat akan sebuah kitab. Minta. Jadi adalah setengah saudara tu minta kat dia supaya dia ni menulis
karangkan sebuah kitab. Nah, kitab pada menyatakan ilmu usuluddin. Jadi orang minta dia tuliskan satu kitab pada menyatakan ilmu usuluddin. Padahal aku terjemahkan daripada Muqaddimah Syekh Sanusi. Padahal aku terjemahkan terjemuh maknanya salin bahasa daripada Muqaddimah Syekh Sanusi. Muqaddimah Syekh Sanusi itu ialah kita maklum dengan nama kitab Matan Ummul Barahin. Matan Ummul Barahin. Barahin. Bukan Ummu Ibrahim. Setengah orang tu salah baca. Ummu Ibrahim itu bukan dia. Itu Ibu Ibrahim. Ibu Ibrahim. Kalau Ummu Ibrahim, ini Ummul Barahin dengan nun di belakang. Barahin tu jamak bagi burhan, dalil-dalil. Ibu maknanya Ummul Barahin, dia panggil apa dia? Ibu bagi segala dalil-dalil. Kalau nak ambil makna dia. Padahal aku terjemuh daripada Muqaddimah Syekh Sanusi, ialah Matan Ummul Barahin. Serta aku tambahkan atasnya, atas terjemah daripada beberapa kalam syarahnya, syarah Muqaddimah. Jadi selepas pada dia, jadi maknanya cara dia nak buat ni, ini dipanggil minhaj, jalanan dia. Jalanan mengarangkan kitab dia ni ialah satunya dia terjemuh daripada matan Ummul Barahin. Selepas pada terjemahan tu dia akan tambah lagi beberapa huraian-huraian yang dinakal daripada yang diambil pada syarah-syarah bagi Muqaddimah matan Ummul Barahin yang bahasa Arab. Dan hasyiahnya. Sebab syarah bagi Muqaddimah Syekh Sanusi itu banyak. Hasyiah dia pun banyak. Supaya nyata maksud. Aku tambah atasnya daripada beberapa kalam syarahnya dan hasyiahnya supaya nyata maksud. Nyata jelas maksud daripada kalam Syekh itu. Jadi maksud cakapan matan Ummul Barahin tu untuk nak bagi jelas maksud dia, kena nakal, kena ambil, kena tulis tambah lagi syarah-syarah dia, hasyiah-hasyiah dia. Dan jikalau jikalau tiada aku ahli bagi demikian itu sekalipun, tapi terpaksa kena buat juga sebab nak tunaikan permintaan orang tu tadi. Ni tawaduk dia. Orang pun nak minta pun tengok, kalau bukan ahli orang dah tak minta. Tapi orang minta tu orang dah tahu kata dia tu jadi ahli sepatut yang layak nak buat. Tapi dia tu tak mengaku lah. Kata dia ni layak sepatut keahlian bagi mengarang. Dan jikalau tiada aku ahli bagi demikian itu, terjemuh dan tambahan tadi sekalipun. Kalau tilik pada dia dah jadi ahli ke midan itu, belum lagi dia kata. Tapi nak buat juga, tetapi i'timad aku pada taufik karimil wahab Allah Ta'ala. Walaupun tilik pada dia ni bukan ahli, tapi berpegang dengan taufik Allah Ta'ala, maka dia berani, ia sanggup nak buat jugalah. Kalau tilik nanti nak jadi ahli, tak jadi ahli lah dia ni, dia kata. Tapi dia berpegang dengan, beriktimad, berpegang dengan taufik dan hidayah Allah Ta'ala, dia nak buatlah juga. Taufik taluk pada taufik bagi jalan yang sawab, yang betul. Jadi berpegang kepada Allah Ta'ala, taufik Allah Ta'ala kepada jalan yang betul. Wa ma taufiqi illa billahil aliyyil azim. Wa ma taufiqi, kita baca begini sebab ada ya selepas pada qaf. Wa ma taufiqi illa billahil aliyyil azim. Artinya tiada beroleh taufik aku
tiada beroleh berdapat dapat dan tiada beroleh taufik aku malaikan dengan Allah, malaikan dengan pertolongan Allah, dengan pertolongan Allah yang Ali, yang maha tinggi, yang Ali, tasydid pada ya, yang Ali, yang maha tinggi, lagi azim, yang maha besar. Mudah-mudahan dibukakan oleh Allah Ta'ala akan dadaku. Harapnya begitulah, harap Allah Ta'ala, harap-harapnya Allah Ta'ala bukakan dada dia, tapi bukan maksud dada, benda yang ada di dalam dada. Tak maksud dada. Naknya benda yang ada di dalam dada. Apa dia? Hati. Buka hati. Mudah-mudahan dibukakan oleh Allah Ta'ala akan dadaku, yakni hatiku. Bagi demikian itu, bagi menulis. Bagi demikian itu, bagi menulis. Kerana bahawasa Muqaddimah Syekh Sanusi itu matan Ummul Barahin. Dan jika adalah ia kecil jirimnya, tubuh dia tu kecil, kerana bahawasanya Muqaddimah Syekh Sanusi, dan jika adalah ini, padahal adalah ia, dan jika adalah ia ni, padahal adalah ia kecil jirimnya, kitab kecil saja, sekalipun sangat besar ilmunya, tapi ilmu yang terkandung di dalam matan Ummul Barahin sangat besar. Sangat besar. Tengok kalau tilik pada matan tu kecil saja. Tapi apabila dibuat syarah sebesar-besar syarahnya, jirim dia sikit saja. Tapi ilmu yang terkandung di dalamnya sangat besar. Lagi yang mengandungkan dan lagi yang mengandung atas sekalian aqaid. Jadi matan Ummul Barahin itu mengandungi melekapi di atas sekalian aqaid. Cukup segala aqaid yang wajib kita berakidah, beraktikad dengan dia, semua dah ada melekapi di dalam itu. Serta lebih beberapa fawaid. Serta ada tambahan-tambahan. Serta lebih, yakni tambahan-tambahan beberapa faedah lagi. Selain daripada aqaid yang melekapi dalam kitab, dalam matan Ummul Barahin, maka ada tambahan lagi beberapa faedah-faedah dalam kitab itu. Dan kerana demikian itulah, kerana adalah ia kecil pada jirim sangat besar ilmunya. Dan kerana demikian itu sangat, ambil di situ ya. Dan kerana demikian itu sangat besar ilmunya, lagi mengandungi atas sekalian aqaid serta lebih beberapa faedah. Kerana ilmu yang terkandung di dalam matan Ummul Barahin banyak besar, lagi pulaknya ada tambahan beberapa faedah lagi, padahalnya cakapan dia tu pendek-pendek, badan diri dia tu kecil saja. Kerana demikian itulah ia Muqaddimah tadi, Muqaddimah Syekh Sanusi matan Ummul Barahin elok, terlebih elok daripada segala taklif. Jadi segala karangan-karangan, dia lah yang paling elok, yang terlebih elok daripada segala karangan-karangan pada tauhid, yakni pada ilmu tauhid. Jadi karangan yang ringkas pada ilmu tauhid, yang paling cominya, yang paling eloknya ialah matan Ummul Barahin ni lah. Dan terlebih suci, bersih daripada hampa. Dah. Jadi matan Ummul Barahin tu suci daripada cakapan sia-sia. Hampa jenis cakapan sia-sia tu maknanya semuanya isi ke semuanya. Bukan banyak kuah, tidak. Isi penuh-penuh. Jadi maknanya cakapan yang sia-sia tu tidak ada. Dan ta'kid,
ta'kid tu maknanya susah nak faham. Ta'kidnya ni susah nak faham. Istimewa pula orang yang mengarangkan dia itu, mukaddimah tadi matan Barahin, orang yang pengarang matan Barahin tu waliullah. Setengah daripada waliullah. Imam Sanusi. Imam Sanusi itu dia tu setengah daripada waliullah, dan dia tu setengah daripada berketurunan Sayyidina Husin, tapi sebelah ibu. Dia orang yang kawasan orang kawasan tak salahnya Maghribi, Morocco. Orang sebelah sana. Orang sebelah sana, orang sebelah Morocco, atau panggil katanya Maghribi, orang sebelah sana. Tengok. Istimewa pula orang yang mengarangkan dia, pengarang dianya itu waliullah dengan tidak syak. Yakin kata dia tu waliullah. Dan namanya nama pengarang, orang yang mengarangkan dia tu Muhammad anak Yusuf As-Sanusi. As-Sanusi itu nak cerita kata dia tu orang kampung Sanus di Maghribi. Al-Hasaniyu, yang Hasani, mengikut setengah guru katanya dia tu berketurunan Sayyidina Hasan, bukan Husain, Hasan. Dia tu berketurunan daripada Sayyidina Hasan, tapi sebelah ibu. Jadi ibu dia tu berketurunan Sayyidina Hasan. Itu mengikut setengah guru katanya begitu. Dia berketurunan daripada Sayyidina Hasan, sebelah jihad ibu dia, pihak ibu dia. Al-Hasani nama bangsanya ni, itu keturunan dia. Keturunan dia. Nama bangsanya ni keturunannya. Jadi keturunan Sayyidina Hasan. Yang dinamakan dia, ni nak cerita nama bagi mukaddimah tadi, mukaddimah Syekh Sanusi tadi. Yang dinamakan dia Ummul Barahin, artinya ibu segala dalil-dalil. Dia Barahin jamak taksir daripada burhan. Jamak taksir daripada burhan. Burhan kalau satu, kalau banyak, barahin. Begitulah. Yang mengandung ia akan sekalian aqaid. Jadi matan Barahin, satu nama lagi dia panggil mukaddimah surah. Panggil surah. Dengan nama satu lagi yang jarang orang nak tahunya panggil surah. Dia ada 3 peringkat. Karangan Syekh Sanusi itu ada 3 peringkat. Satunya kubra. Dia panggil bukan mukaddimah, dia panggil akidah kubra, akidah sughra dan akidah sughra. Jadi kalau nak cerita kubra tu bapa. Kalau sughra tu anak. Kalau sughra tu cuculah. Jadi kubra tu besar. Kecil sikit sughra. Sughra ni matan Barahin. Dan ada kecil pada tu lagi. Panggil sughra. Ada kecil pada matan, pendek pada matan Barahin. Tapi pendek perkataan, tapi lebih susah daripada matan Barahin lagi. Lebih susah nak faham tu, lebih susah daripada matan Barahin lagi. Tapi kalau tilik pada badan dia tu kecil. Jadi 3 peringkat kitab dia. Dia panggil kubra, akidah kubra, akidah surah, akidah surah. Jadi maknanya ada 3 lah, bapa, anak, cucu.
Jadi yang matan barahin tu salah kata bapak dah ni. Bukan nenek. Apa dia? Bapak, anak, cucu. Jadi mana peringkat anak, bukan peringkat cucu, bukan peringkat bapak. Jadi mana yang ni sederhana lah. Tak besar sangat, tak kecil sangat. Itu panggil, jadi mana tiganya? Satunya akidah kubra, yang keduanya akidah sughra. Sughra. Sad, rin, ra. Lepas tu ya tidak bertitik. Ya tidak bertitik. Sughra, kubra pun demikian tulis. Kubra, kaf, ba, ra, ya tidak bertitik. Yang mengandung ia atas sekalian aqaid. Jadi matan bara'in ni mengandungi, melengkapi atas sekalian aqaid. Mana kesemua lah. Kesemua aqaid yang wajib di atas kita orang mukallaf beriktikad dengan dia, semuanya melengkapi di dalam matan bara'in. Telah redha Allah akan muallif tu pengarang bara'in. Ini doa kepada pengarang. Semoga mudah-mudahan Allah Ta'ala redha kepada pengarang bara'in. Ini doa lagi. Dan dijadikan akan syurga itu tempat kediamannya, tempat tetap bagi Syekh muallif pengarang. Jadi doa minta Allah Ta'ala redha kepada pengarangnya dan minta Allah Ta'ala jadikan syurga tu tempat tetap bagi dia, tempat menginap dia di akhirat nanti. Amin. Dan aku namakan terjemuh aku ini, karangan dia ni lah, dengan nama Aqidatun Najin fi ilmi usuluddin. Saja panggil saja Aqidatun Najin fi ilmi usuluddin. Nun ke semua. Dua-dua tu akhir dengan nun. Arti Aqidatun Najin, i'tikad segala, yakni pegangan bagi segala orang yang kelepasan daripada sesat. Itu najin, mana orang yang kelepasan daripada sesat. Jadi orang-orang yang berkelepasan daripada sesat dan bid'ah. Nak bagi siniran, katanya orang belajar kitab dia ni akan lepas daripada sesat, akan lepas daripada bid'ah pada bab i'tikad. Orang yang belajar kitab dia, faham kitab dia ni, orang tu akan lepas daripada sesat, lepas pada bid'ah, pada i'tikad. Fi ilmi usuluddin, maknanya pada menyatakan ilmu usuluddin. Maka sekarang aku masuk pada yang dimaksud. Jadi maksud nak huraikan matan, maksud nak menghuraikan matan bara'in, maka sekarang nak masuklah. Jadi maknanya dah habis tu mukaddimah kita dah habis, latar belakang dia pun dah habis. Itu mana semua tu ceritakan mukaddimah dia, jalanan syarah dia, apa dia lagi, latar belakang lebih kurangnya dah lepas. Maka sekarang nak masuk pada maksud. Apa dia maksud? Nak huraikan matan bara'in. Aku masuk, maka sekarang aku masuk pada yang dimaksud. Masuk tu masuk bi'aunil malikil ma'bud. Jadi bi'auni, dengan pertolongan al-malikil ma'bud. Allah Ta'ala nama bagi Allah. Dengan pertolongan raja yang diibadatkan. Al-Malik, raja yang diibadatkan. Allah Ta'ala lah. Jadi dia nak masuk pada maksud, pada tujuan dianya.
dengan pertolongan pertolongan Allah. Maka aku kata ini pada aku masuk. Selepas pada aku masuk, maka aku kata. Selepas masuk, maka aku kata. Apa katanya? Dan dengan Allah. Ini perkataan. Mulai di sini sampai akhir kitab. Apa aku katanya? Ini mulai di sini dengan nama Allah sampai ke akhir kitab dah. Benda yang dia kata ni. Maka aku kata dengan Allah jua beroleh taufik. Dengan Allah jua beroleh taufik. Mana nak dapat taufik tu dengan pertolongan Allah. Kata Syekh Sanusi, dah nak masuk matan dah ni. Kata Syekh Sanusi, Bismillahirrahmanirrahim. Memulai ia ya Syekh Sanusi. Memulai ia ya Syekh Sanusi akan mukaddimahnya, akan matan Ummul Barahin dia, akan akidah sughra dia. Mukaddimah di sini ialah matan Ummul Barahin tu dah. Atau yang panggil akidah sughra. Memulai ia Syekh Sanusi akan mukaddimah dia dengan bismillah. Jadi Syekh Sanusi mulaikan matan Ummul Barahin dia tu dengan ucapan bismillah. Kenapa dia mulai dengan bismillah? Kerana mengikut ia dengan Quran. Kerana ikut dengan Quran yang amat mulia. Quran yang amat mulia. Kerana ikut susunan Quran. Ikut pelaturan Quran. Tengok ayat Quran dimulaikan dengan bismillah kan. Mana-mana pun dimulaikan dengan bismillah. Malaikat surah Bara'ah 1 tidak dimulaikan dengan bismillah. Yang lain tu setiap surah, lain pada surah-surah Al-Quran, lain pada surah Bara'ah, dimulaikan dengan bismillah. Maka musannif ikut cara tu lah. Tengok dalam Quran mulai dengan bismillah, saya pun mulai dengan bismillah juga. Soalan cakap gitu dah. Kalau soalan tanya, kenapa kau mulai dengan bismillah? Sebab tengok dalam Quran tu setiap surah tu dimulaikan dengan bismillah. Pasal itulah saya mulai dengan bismillah juga. Ikut. Maknanya ikut tu macam ni lah. Imam rokok, kita rokok. Imam i'tidal, kita i'tidal. Imam sujud, kita sujud. Ikut. Macam mana, kalau orang tanya, macam mana nak sembahyang jemaah? Ikut imam. Imam rokok, kita rokok. Tu. Ikut cara. Caranya Quran, pelaturan Quran dimulaikan dengan bismillah. Maka dia pun nak mulai dengan bismillah juga. Ikut cara mulai Quran. Itu maknanya kerana mengikut ia dengan Quran, yakni dengan susunan Quran, dengan pelaturan ayat Quran. Quran yang amat mulia. Dengan maknanya Quran tu setiap-tiap surah lain daripada surah Bara'ah dimulaikan dengan bismillah, dia pun nak mulai dengan bismillah juga. Yani itu satu alasan. Satu sebab. Satu sebab dia mulaikan matan dia dengan Bismillahirrahmanirrahim. Satu sebabnya dia mengikutkan pelaturan Quran. Ini sebab yang kedua. Sebab apa lagi mulai dengan Bismillah? Kerana beramal atas pada kerana mengikut. Dan kerana beramal dengan hadis Nabi SAW. Kerana beramal dengan makna hadis Nabi, dengan hadis dengan makna hadis Nabi SAW. Ini alasan yang kedua, sebab yang kedua sebab yang kedua yang dia mulai dengan bismillah. Kerana beramal dengan hadis Nabi SAW, kullu amrin dhi balin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtaru wa fi riwayatin fahuwa aqta'u wa fi riwayatin fahuwa ajzamu.
kerana beramal dengan hadis ini, dia mulai dengan bismillah juga. Apa makna hadis? Artinya tiap-tiap pekerjaan, tiap-tiap pekerjaan yang mempunyai cita-cita, yang cita-cita pada syarak, yang syarak suka bagi kita buat. Yang syarak suka bagi kita buat, cita-cita syarak untuk kita buatnya. Jangan benda makruh lah, jangan benda haram lah, itu syarak tak bagi kita buat. Yang tiada dimulai di dalamnya itu dalam kerjaan dengan bismillah. Mana-mana kerjaan yang disukai, yang dicintai oleh syarak, kalau tak dimulai, tidak dimengandungikan dengan bismillah, tidak mulai, yang tiada dimulaikan di dalamnya ni padanya, tidak dimulaikan padanya, ini pada permulaannya, di dalam ini pada permulaannya dengan bismillah, maka iaitu pekerjaan tu abtar. Apa maksud dengan kata abtar? Artinya terpotong. Pehok ekor. Jadi maknanya abtar tu maknanya binatang yang tidak ada ekor. Kalau lembu biasanya ada ekor kan. Lembu yang terpotong ekor tu dia panggil abtar. Jadi maknanya terpotong ekor tu dia panggil abtar. Kalau terpotong kaki, terpotong telinga, dia tak panggil abtar. Abtar tu maknanya terpotong ekor. Jenis binatang yang ada ekor tetapi ekor dia tu terpotong. Itu dia panggil abtar pada asal urahnya. Jadi maknanya nak banding, Nabi nak banding katanya mana-mana kerjaan yang dicintai pada syarak, mana syarak tak larang lah. Seperti makan, minum, tidur dan sebagainya dan lain-lain lagi. Nak baca Quran, nak mulai belajar, nak apa. Dia tak baca bismillah, dia tak sebut nama Allah, maka macam lembu tidak ada ekor. Seperti binatang yang tidak mempunyai ekor, yang kena potong ekor. Jadi maknanya kalau tilik pada bab kurban tu tak boleh nak kurban lah. Tak sepenuh. Jadi harga tak mahal. Jadi ada satu cacatan, tak sempurna lah, maknanya binatang yang lembu artinya lain-lain lagi, kalau tidak ada ekor maknanya tak sepenuh lah. Maknanya nak cerita kata mana-mana kerjaan yang tak dimulai dengan bismillah, maka pekerjaan tu tak sepenuh. Kalau kita mulai dengan bismillah, maka kesempurnaan dapat kesempurnaan. Dan satu riwayat, jadi riwayat hadis ni juga, riwayat yang lain, aqta'. Ganti pada tempat abtar tu dengan kata aqta'. Dan pada satu riwayat, ajzam. Ajzam maknanya aqta' tu yang terpotong. Ini aqta' yang terpotong. Ini umum. Terpotong ekor pun aqta' juga, terpotong kaki depan belakang pun aqta' juga, terpotong telinga pun aqta' juga. Ajzam tu mana yang berpenyakit juzam. Yang berpenyakit yang ditipai oleh penyakit juzam tu dipanggil ajzam. Tapi tak ada nak makna asal tu, dan makna atas tiap-tiap tiga riwayat itu makna yang dimaksudkan, dan makna yang dimaksudkan di atas tiap-tiap tiga riwayat, ini tiap-tiap satu daripada tiga riwayat itu bahwasanya kurang barakah. Jadi makna abtar, makna aqta', makna ajzam maksudnya sama. Maknanya kurang barakah. Maknanya kurang kebaikan. Kurang baik. Jadi maksudnya mana-mana pekerjaan tak dimulai dengan bismillah, maka pekerjaan tu pekerjaan kurang berkat. Tapi tengok pula lah, pekerjaan yang disuruh disunatkan bismillah, tapi kalau setengah amalan tu tak disuruh bismillah pun ada. Tengok apabila kita nak berzikir kan, tu tak sunat bismillah. Tu tak menafi katanya tak berkat kau berzikir tak bismillah. Tak boleh nak kata sebab tak sunat. Sebab kita nak
afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Kita nak sebut nama Tuhan dah. Bismillah pun sebut nama Tuhan juga pun. Itu tak payah kita sebut bismillah lah. Sebab kita nak berzikir pun nak sebut nama Tuhan juga pun. Itu tak masuk dalam katanya kurang berkat lah. Maka iaitu pekerjaan tadi. Jika tamam, yakni jika sempurna ia pada hisi, pada zahir sekalipun, pada hisi sekalipun, apa makna pada hisi? Yakni pada zahir, itu tafsir makna pada hisi. Pada zahir itu nampak sepenuh lah, dah siap lah. Tiada tamam pada makna, tak sepenuh pada makna, pada hakikat tak sepenuh. Pada batinnya tak sempurna. Jadi kalau kita makan nasi tak bismillah, kalau tanya kenyang ke tidak, kenyanglah kalau makan banyak. Kalau habis tambah tu, makan jadi banyak tu memanglah kenyang lah. Tapi kenyang pada zahir saja, tapi pada hakikatnya, pada maknawinya tak sempurna. Sekejap lagi lapar balik. Makan nasi nak bagi kuat, setagi dia jadi lemah daripada amal ibadat. Dia adalah kekurangan dia. Walaupun pada zahirnya sepenuh, tapi pada batin tak sempurna. Tak 100% lah, adalah kekurangan dia. Kemudian katanya, dan ketahui olehmu bahawa makna Allah itu nama bagi zat Tuhan kita yang wajib wujud, yang wajibil wujud. Ini nak mulai masuk huraian Bismillahirrahmanirrahim. Yang mana tadi tu cerita pasal dalil memulai dengan Bismillah. Kenapa dia mulai dengan Bismillah? Kenapa pengarang kita mulaikan karangan dia dengan Bismillah? Satunya sebab ikut aturan Quran. Yang keduanya sebab beramal dengan ining hadis. Itulah pasal dia. Maka sekarang ni akan masuk pula pada huraian makna bagi Bismillahirrahmanirrahim. Lebih lagi apa makna Allah, apa makna Ar-Rahman, apa makna Ar-Rahim. Begitulah. Maka kita pun untuk hari ini kita akhir di situlah. InsyaAllah akan sambung lagi pada makna Allah. Ketahui olehmu bahawa semakna Allah itu. Wallahu a'lam, alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma iftah alaina futuhal arifin.